Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Sekarang hari ini dah masuk bulan 6 dah. So kita tak tahulah SPM tahun ni macam mana kan? Sama ada tahun ini ataupun tahun depan ke, wallahualam. Tapi kita assume lah by bulan hujung tahun ni dah kembali seperti biasa. Amin, insyaAllah kan. Sebab time tu insyaAllah hampir banyaklah, ramailah rakyat Malaysia boleh divaksin. Tapi kalau awak tak boleh divaksin kan, sebab tak cukup umur 18 tahun lagi. Okay. So kalau ada saudara mara yang layak divaksin, suruh dia pergi daftar vaksin cepat-cepat tau. Supaya kita boleh bebas daripada COVID ni. Hidup seperti biasa, bukan norma baru dah, nak norma lama balik dengan keadaan yang segera. Okay. So sebelum saya lebih lanjut, jom kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jom. So minggu lepas ingat tak kita belajar pasal apa? Okay, minggu lepas, saya pun tak ingat ni. Minggu lepas kita belajar pasal teknologi makanan. Kan cara nak keluarkan makanan dan juga cara nak simpan makanan. Kan ada tin, ada masuk peti sejuk, beku, sejuk dingin lah, macam-macam lah kan. So hari ini kita nak belajar pasal isu lain pula. Kita nak belajar pasal alam sekitar. Alam sekitar ni kalau awak ingat waktu tingkatan 4 pun dah sebut pasal alam sekitar. Cuma waktu tu kita lebih kepada teknologi alam sekitar. Hari ni alam sekitar pasal apa pula ya? Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terima kasih dah. Kat sini patutnya. Okey. Okey, jom bismillahirrahmanirrahim. Kita nak belajar kelestarian alam sekitar. Bab 3 dah. Alhamdulillah. So insyaAllah by hujung tahun kita dah settle lah semua bab. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lestari? Okay, lestari ni maksudnya, try test. Okey. Kita tukar sebab hari ni pasal alam sekitar kan, kita pakai warna hijau lah. Hijau. Hijau. Tapi hijau ni pudar pula ya. Kita pakai hijau pekat nak. Okay, hijau. Okay, bismillah. Okay, so lestari, kan tadi kita kan disebut kelestarian alam sekitar kan. So lestari tu sebenarnya apa? Lestari tu adalah tidak berubah-ubah. Maksudnya kekal, kekal sepanjang masa. So tadi kalau tengok kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni, kalau kita tengok kelestarian hutan ni, kan hutan kan. Lestari hutan ni maksudnya yang tidak berubah, yang terpelihara seperti asal, keaslian. Maksudnya tak berubahlah daripada zaman tok nenek kita sampai zaman anak cucu kita nanti, tak berubah keadaan alam sekitar kita. Kita nak preserve dia. Kita tak nak lah berkurang atau berkurang tak nak, bertambah nak. Okay. So dalam topik 3 ni kita ada 3 subtopik. So yang pertama kita belajar kitaran hayat produk, hayat hidup. Okay, yang subtopik kedua kita belajar pencemaran alam sekitar. Kan kita sebut cemar alam sekitar tu apa maksud dia? Berapa jenis? Okay. Lepas tu kita belajar pasal pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Tinggal huruf R ni. Pemeliharaan. Sini huruf R. Alam sekitar. Nampak macam pokok dah. Okey.
So ini 3 subtopik sikit je. So insyaAllah hari ni boleh habislah bab ni. Sekejap je. Okay. So pertama kita belajar pasal kitaran hayat produk. Okay. Kenapa, apa kaitan alam sekitar dengan produk ni? Kenapa? Sebab kita yang pakai produk tu. Okay. Daripada produk dipakai oleh manusia. Okay. Lepas tu bila sudah habis dipakai akan kembali ke alam sekitar. Kita tak sampah-sampah kita kan. So kena check lah. Okay, so macam kita nak tahu kita punya. Okay. So macam kita katakan kita punya apa? Ukuran. Ukuran untuk hasil kita pakai produk. Okay. Kita ukur pakai jejak karbon ataupun carbon footprint. Kan sebab contohlah bila awak pergi pantai, awak pijak pasir pantai tu, apa jadi? Apa jadi? Kan kalau kita pijak kat lantai tak nampak kan kalau kaki kering. Kalau kat dekat tepi pantai, awak jalan, bila awak jalan ke depan dekat belakang tu ada kesan tapak kaki. Maksudnya kita punya kesan lah, kesan karbon. Kesan hasil karbon yang kita produce. Okay. Yang kita hasilkan. Kesan daripada karbon yang kita hasilkan. Karbon apa? Bukan karbon yang unsur tu. Karbon dioksida. So kita tengok masa dia. Jejak karbon ialah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti. Aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti ataupun produk yang digunakan dalam kehidupan seharian. Nampak tak produk kan? Okay. Maksudnya segala aktiviti daripada kita sampailah ke aktiviti industri dan sebagainya yang menghasilkan karbon dioksida. Okay, contohnya macam kita kan ada proses respirasi. Macam mana kita katakan manusia tu menghasilkan jejak karbon? Respirasi. Okay, bila kita sedut, kita akan sedut oksigen kan. Tapi bila kita hembus daripada kita punya badan, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. So karbon dioksida ni adalah jejak karbon. Okey, boleh? So apa contoh-contoh? Ini salah satu aktiviti lah. So sepanjang masa kita bernafas kan, sedut dan hembuskan nafas, selagi itulah karbon dioksida dihasilkan oleh seorang manusia. Okey, so kita tengok lagi apa contoh yang kita katakan dia adalah jejak karbon. Okey, so yang ada yang bagus, ada yang tak bagus lah. Okey, contohnya kita recycle ni bagus lah. Okey, so contoh adalah bahan api. Sebab kita bakar kan bahan api ni kita nak gunakan dalam kereta. So bila kita bakar keluar asap karbon dioksida lah, exhaust tu kan. Okay, lepas tu tenaga elektrik. Kenapa tenaga elektrik ni kita katakan jejak karbon? Sebab untuk menghasilkan tenaga elektrik kita gunakan arang batu kan. Kita di Malaysia kita hasilkan tenaga elektrik daripada pusat jawatankuasa yang menggunakan arang batu yang dibakar untuk menghasilkan tenaga haba kemudian ditukarkan kepada tenaga elektrik. So arang batu ni ini adalah antara sumber terbesar yang mengeluarkan karbon dioksida lah. Kan? So dia penyumbang terbesar untuk jejak karbon lah. So banyak lagi aktiviti. Okey. So sekarang apa yang ada dekat skrin ni kita nak tengok daripada jejak karbon seorang individu biasa. Okay, jejak karbon individu. Okey, so kita bangkit 6.30 pagi. 6.30 pagi, kita bangun tidur, kita buka je mata, kita dah menghasilkan jejak karbon. Sebab apa kita menyalakan lampu? Lampu adalah
penggunaan tenaga elektrik. Lepas tu bila mandi, tak nak sejuk, nak panas kan, kita pasang panas air, guna lagi elektrik. Banyak pula tu kan sebab nak menghasilkan haba, guna dapur gas. Dapur gas ni ada api, so ada karbon dioksida lah, terlepaskan asap-asap tu. Okey, bangun-bangun dah banyak dah, kan. Lepas tu kita pergi kerja, warna individu yang bekerja, menaiki kereta. Menaiki kereta keluarkan apa? Keluarkan asap exhaust. Asap exhaust tu adalah karbon dioksida. So sepanjang perjalanan ke tempat kerja pun keluarkan karbon dioksida. Okey. Lepas tu bekerja di pejabat, memang kalau kerja pejabat ataupun kerja kat rumah pun, kalau kita jimatkan dekat sini tapi kita lama dekat sini, sebab apa? Kita nak nyalakan lampu, buka penyaman udara, guna komputer, mesin fotostat, telefon, guna tandas kan. Semua ni menggunakan tenaga elektrik. Tenaga elektrik pun mengeluarkan karbon dioksida. So ada jejak karbon di sini. Kan? So sebenarnya bila keadaan zaman COVID ni, so kita orang yang bekerja ni dah kurangkanlah dah mengurangkan jejak karbon mereka sebab mereka tak perlu ke office. Tak perlulah menggunakan kereta, motor dan sebagainya kan. Okey. Lepas tu waktu tengah hari pula, naik kereta pergi restoran padahal sebelah je. Okey, 2-3 langkah sampai pun nak naik kereta juga kan. Saja. Okay, lepas tu orang kedai tu pula guna dapur gas, guna api kan, berasap keluar karbon dioksida. Lepas tu dekat sini pun ada jadikan sisa makanan. Sisa makanan akan mengeluarkan karbon dioksida lah bila proses pereputan. Okey, lepas tu dah sambung kerja, so prosesnya sama dekat sini lah. Okey, lepas tu 5:30 balik rumah, naik kereta. Naik kereta sama kat sini lah. Asap exhaust, dia sama kat sini. Sama. Okey, lepas tu balik rumah, nak makan malam pula, masak, guna air, pasang lampu dan kipas. Okey, ni guna tenaga elektrik. Lepas tu malam tengok TV, gosok baju, guna tenaga elektrik lagi. So maksudnya daripada kita buka mata sampai pejam mata, kita akan meninggalkan jejak karbon yang begitu banyak. Lepas tu waktu pejam mata pun sebenarnya kita ada jejak karbon. So kenapa? Sebab waktu tidur kita pasang penyaman udara. Kan? Okey, ni jejak karbon daripada penggunaan tenaga elektrik lah. So kalau aircon pun guna tenaga elektrik banyak. Okey. So macam mana? So kalau kita tengok graf ni, daripada tahun 2006 ke tahun 2020, dalam atmosfera kita makin banyak karbon dioksida. Kenapa kita ni sibuk sangat pasal karbon dioksida? Gas-gas lain tak penting ke? Kenapa? Sebab karbon dioksida ni, adalah sejenis gas yang gas rumah hijau yang boleh menyebabkan gas, bukan gas hijau, gas rumah hijau. Gas rumah hijau tu kenapa? Gas rumah hijau ni, bila ada gas rumah hijau, dia merangkap haba di dalam atmosfera kita. So bila dia perangkap haba dalam atmosfera kita, akan berlaku fenomena pemanasan global. So pemanasan global ni tak eloklah, banyak lagi impact dia selepas pemanasan global ni. Contohnya bencana alam ataupun banjir. Banjir cepat berlaku. Okay. Lepas tu tanah makin sikit lah sebab paras air dekat kutub utara dan kutub selatan, air dah mula mencair. So paras air makin naik lah. So tanah yang ada tak cukup nak menampung kita. Dah lah orang makin ramai. Lepas tu tanah pula sikit. Dah nak berebut pula kan. Okay. So banyak lagi lah kesan daripada pemanasan global ni. Dalam kesihatan pun jangan cakap lah. Memang adalah kanser kulit dan sebagainya. Okay. So, tadi kita belajar pasal jejak karbon. Jejak karbon ni lebih kurang macam benda yang tak elok lah. Okay.
So jejak karbon tu merujuk kepada impak negatif. Sebab dia menghasilkan, sebab jejak karbon ni adalah hasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ataupun karbon dioksida. So bila menghasilkan karbon dioksida kan dah sebut tadi kan pasal pemanasan global tu. So dah tak elok lah. So untuk counter balik penggunaan karbon dioksida ni, kita ada cara untuk menyerap karbon dioksida tu. Kita tak lepaskan dia ke atmosfera lah. Menyerap CO2. Okay, so apa kita panggil kalau tadi jejak karbon tu negatif, okay, jejak kesan kan. So maksudnya kita tinggalkan karbon dioksida. Tampak tanggungan karbon ni pula, okay, dia merujuk kepada impak positif. Maksudnya kita serap karbon dioksida yang dihasilkan oleh produk sepanjang hayatnya. Okay, so apa contoh jejak tangan karbon? Okay, kita ada 5. Pembuatan produk dengan jejak karbon rendah. Yang kedua, nanti kita cerita lebih detail. Yang kedua, pemanjangan kitar hayat. Maksudnya tak banyak guna produk dan peningkatan kecekapan produk. Produk tu berkualiti lah. Kita beli sekali boleh pakai lama. Okey. Lepas tu penggunaan tenaga hijau. Tenaga hijau ni tenaga yang mesra alam sekitar lah, dan pengubah tenaga dengan kecekapan tinggi. Maksudnya tak banyak tenaga yang terbuang, tak banyaklah karbon dioksida terbuang. Okey. Yang keempat, pengurusan sisa cekap. So bila pengurusan sisa cekap ni, maksudnya dia bila dia kurangkan proses nak uruskan sisa tu, makin sikitlah karbon dioksida yang akan dilepaskan. So karbon dioksida ni boleh ke tak lepaskan? Tak boleh. Memang kita akan lepaskan juga. Sama ada secara semula jadi ataupun secara pembuatan. Contoh macam sekarang, kita tengah bernafas kan? Kita menghasilkan jejak karbon lah sebenarnya sekarang. Tapi itu secara natural. Boleh ke kita stop bernafas? Kan tak boleh kan? So, apa yang kita boleh buat adalah mengurangkan jejak karbon. Mengurangkan jejak karbon, meningkatkan tapak tangan karbon. Okey, yang kelima, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Karbon ada sinki, ingatkan rumah je ada sinki. Macam itu, okey. Okey, so kita tengok. So tadi kan ada penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Okey, contohnya kita guna ni lah hidroelektrik. Kan tenaga hidroelektrik iaitu tenaga yang boleh diperbaharui. Dia maksudnya sentiasa ada dan kurang mengeluarkan sisa lah. Bila kurang mengeluarkan sisa, maka kuranglah karbon dioksida. Ni bakun ni di mana? Di Sarawak people. Okey. Ni guna kat Sarawak je lah. Maksudnya kita jana elektrik menggunakan hidroelektrik. Okey. Kalau di Malaysia Semenanjung, kita ada empangan stesen tanya kuasa hidroelektrik di Terengganu. Okey. Okay, so itu contohnya lah. Kita guna hidroelektrik, tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, kalau pengurusan sisa yang cekap pula, kita dah ada belajar dulu tingkatan 4, 5R. Refuse, reduce, recycle, reuse dan rot. Okey, kita kurangkanlah. Ini di pihak individu. Okey, macam kita sekarang disuruhlah, digalakkan untuk tidak memakai plastik. Kan? Nak plastik 20 sen kan. Okey, kita nak kurangkan penggunaan plastik yang sekali pakai tu kan. Okey, tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Okey, kita kurangkan penggunaan plastik. Mengurangkan kuantiti produk yang digunakan. Maksudnya kalau contoh
tiap kali kita beli sabun mesti dapat plastik kan. Plastik tu kita nak buat apa kan banyak kan. So ada beberapa kedai yang kita boleh beli sabun, kita pakai botol kita sendiri. Macam tu kan. So botol tu kita jelah, maksudnya plastik sabun tu dah tak ada lah. Kita dah buang lah. Kita dah tak, kita pakai botol kita je kan. Tiap kali nak top up, pakai tu je. So macam, so kat dekat situ kita dah kurangkan kuantiti produk plastik sabun tu, plastik sabun baju kan contoh kan. Jadi kita semula dah kena buat lah. Guna semula produk, maksudnya kita reuse. Okay, memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Ni mak-mak sukalah. Kompos ni boleh buat baja. Okay. So, penyingkiran gas seterusnya, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. So singki karbon ni apa? Singki karbon ni tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara, sebab dekat dalam hutan dan lautan dan hutan ni ada tumbuhan. So kalau dalam laut ada tumbuhan, ada namanya alga ataupun umpai laut, kan macam-macam kan. So tumbuhan ni kenapa Allah jadikan dia sangat special, kita bila kita sedut kita nak oksigen, bagus kan. Lepas tu kita keluarkan karbon dioksida yang tak bagus. Okay, kalau tumbuhan pula dia nak karbon dioksida tu. Proses fotosintesis kan. Proses fotosintesis. Okey, dia nak. Okey, daripada proses sintesis tu, daripada karbon dioksida akan kita tukarkan kepada oksigen. So dia dalam masa yang sama dia supply oksigen kat kita dan juga dia menyerap karbon dioksida yang telah dihasilkan. Okey, itu maksudnya singki. Maksudnya kalau singki kat rumah, kita kumpulkan air kan. So kalau dekat singki karbon ni kita kumpulkan karbon dan kita singkirkan air. Singkirkan karbon tu. Okey. Okey, penguraian kan. Okey, lagi satu, kita gunakan kita kitar tenaga biojisim. Kita tukarkan karbon dioksida tu kepada tenaga biojisim, tenaga biomass. So bolehlah daripada kita tenaga biojisim ni kita hasilkan tenaga elektrik. Dia tak perlulah nak bakar-bakar arang batu dan sebagainya. Okey. Lepas tu penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Okey. So contohnya kita pakai simen, nak hasilkan simen ni kat kilang kan. So kilang ni menggunakan karbon dioksida dengan jumlah yang banyak. Okey kan, sebab nak bakar lah, kan macam-macam lah. Macam-macam lah. Okey. So nak buat rumah tu kita kurangkan guna simen, kita gunakan kayu balak. Mahal lah tapi berbaloi sebab kayu balak ni mereput secara semula jadi dan mengurangkan penghasilan karbon dioksida berbanding dengan simen kan. Simen ni nak kena bakar dan sebagainya. Okey. Okey, pempanjangan kitar hayat, maksudnya kita nak panjangkan penggunaan tempoh lifetime untuk produk tu dan tingkatkan kecekapan produk. Okey, contohnya untuk kecekapan ni, tingkatkan kecekapan produk, kita pakai panel suria lah. So maksudnya kita menggunakan tenaga yang boleh diperbarui, kita tukarkan kepada tenaga elektrik yang tidak menghasilkan karbon dioksida langsung. So tak ada karbon dioksida lah. So kuranglah jejak karbon. Pembanyakan kitar hayat ni contohnya kita pakai bateri yang boleh dicas semula. Contoh macam bateri handphone kita lah. So boleh dicas semula kan. Tahanlah 2-3 tahun. Kalau yang brand elok sikit 5 tahun barulah kena ganti bateri baru kan. So dia baguslah. Terus kuranglah penghasilan
karbon dioksida melalui industri bateri. Macam tu. Okey, boleh? Okey, so apa yang kita masukkan dengan kitaran hayat produk? So kitaran hayat produk tu maksudnya kita hidup produk lah. Maksudnya daripada dia lahir sampai dia mati. Okey, ni yang asasnya lah. So daripada bahan mentah, kita angkut pergi kilang, angkut tu dah keluarkan karbon dioksida. Kita sebab keluarkan ni negatif kan, kita guna warna merah lah. So kat sini dah keluarkan karbon dioksida. Proses pembuatan pun mengeluarkan karbon dioksida. Pembukusan pakai orang kan guna lagi karbon dioksida sebab kita bernafas. Lepas tu angkut pakai lori keluarkan lagi karbon dioksida sebab pembakaran bahan api fosil digunakan oleh pengguna. So kalau barang tu barang elektrik pun keluarkan karbon dioksida juga. Lepas tu dibuang atau dilupuskan, sisa tu pun menghasilkan karbon dioksida. So proses mana yang tidak menghasilkan karbon dioksida? Cuma bahan mentah sahaja. Kitaran hayat produk ni daripada awal sampailah akhir akan menghasilkan karbon dioksida. So kita kan nak kurangkan karbon dioksida. So kita kena lalui proses ni tapi kita nak kurangkan. Tak nak memang akan menghasilkan karbon dioksida tapi kita kena kurangkan supaya alam sekitar kita tidak terjejas dengan lebih teruk. Tak mahu pula dia. So ada dua jenis kitaran hayat produk. Okey. So yang pertama, kita tengok ni yang merah ni, cradle to grave life cycle. Maksudnya daripada sumber, sumber pergi ke pembuatan pengangkutan kan tadi ada mengeluarkan karbon dioksida kan, dan dia akhir sekali dia mereput. Dia dah habis sampai sini. Start end. So maksudnya bila produk tu dah direput, kita kena hasilkan lah, kena repeat balik cycle ni. Okey, kena repeat balik kitaran ni untuk menghasilkan produk. So jejak karbon tu tak berhentilah. Manakala untuk cradle to cradle life cycle ni, daripada sumber ke pembuatan, pengangkutan, penggunaan, pelepasan dikitar semula. So ni dikitar semula. Maksudnya satu produk tu dia takkan dibuang secara sia-sia. Maksudnya boleh dipakai balik. Maksudnya kalau ni awal sampai akhir habis. Yang ni pula bulatan lah. Tak ada hujung, tak ada awal. Ada hujung, ada awal, cuma dia tak berhenti. Satu produk ni boleh pakai sampai banyak kali lah sebelum dilupuskan. Okay, tu maksudnya kita semula ni, cradle to cradle ni. Maksudnya dia mengurangkan penghasilan karbon dioksida dekat sini. Okay, sebab kita kurang hasilkan produk kan, produk tu diguna balik kan, diguna balik sampailah dia sampailah dah tak boleh guna, baru kita lupuskan. Tapi kalau yang ini dia last kali mereput. Bayangkan kalau setahun ini mungkin hasilkan satu produk je sebab produk tu boleh dikitar semula, manakala yang ini sebabkan produk tu akhirnya akan mereput, mungkin dalam setahun menghasilkan 1000. So kan beza macam tu kan. So kat sini akan menghasilkan banyak karbon dioksida, manakala kat sini akan menghasilkan kurang karbon dioksida. So yang kita nak adalah sistem yang lebih bagus untuk alam sekitar yang ni lah. Yang ni no good. Kita nak kurangkan lah. So banyak teknologi yang kita cipta untuk mengurangkan penghasilan jejak karbon. Okay. So pengurusan cekap bagi sisa plastik. Okay. So kita tumpukan kepada sisa plastik pula. Okay, cara biasa kita olah sisa plastik adalah melalui pembakaran, incinerator. Kalau tempat dekat Rawang ni paling terdekat adalah di Bukit Tagar. Okey, pembakaran sisa plastik kita bakar, so akan menghasilkan karbon dioksida. Penanaman sisa plastik pun dia akan mereput kan, tapi mereput dia lama lah, so kurang sikit lah karbon dioksida, tapi sentiasa ada sampailah produk tu reput.
Lepas tu cara biasa lagi kita semula. Kita semula ni baguslah sebab dia kurang hasilkan karbon dioksida. Dan yang last sekali, upcycle. Ada upcycle ni bukan cara biasa. Ini cara unik. Apa maksud upcycle tu? Jom kita tengok. Okey, upcycle ni maksudnya bahan lama diubah atau digunakan semula tetapi ada ciri asal yang dikekalkan. Okey, ini adalah dua contoh upcycle. Before ni ini adalah bekas simpan. Selalunya ini adalah bekas simpan, bekas gulung lah. Kita gulung kabel elektrik industri. Kita gulung-gulung dia. Okey, ini bukan benang ya. Ini elektrik kabel elektrik industri yang tebal-tebal tu. Bekas simpan kabel elektrik. Okay, so dia gulung-gulung ataupun kita gulung besi lah kat sini. Lepas tu dia tukarkan, dia upcycle. Nampak lagi kan bentuk bekas simpan ni kan, bekas gulung tapi dia tukarkan menjadi rak buku. Okey. Bukan saja rak buku tapi boleh jadi table lah, jadi meja sekali, 2 in 1. Menarik kan? Okey, yang ni yang kita tampak lah. Ini sudu lah ni. Kan dia bengkok kan. Bila kita pakul kat dinding dah jadi rak penyangkut lah pula. Okey. Tak payahlah beli rak penyangkut dah. Kita guna balik sudu yang ada dekat rumah ni. Sebab sudu-sudu kalau yang dulu-dulu elok. Tahan lama kan. Okey. Dah dia berat lah, kukuh lah kan. Okay, itu maksudnya upcycle. Kita ni lebih kepada individu lah. Kreativiti individu. Okay, apa yang ada kat rumah jangan buang. Kita guna balik dalam cara yang lain. Untuk tujuan lain. Okay, so kat situ kita dah menghentikan pembelian produk baru lah. Okay. So bila kita hentikan pembelian produk, so kuranglah jejak karbon yang dihasilkan. Okay. Okay, so tadi kita belajar cara olah sisa mikroplastik kan. Okay, bila kita kan kita banyak pakai plastik kan, banyak gila kan. Dijangka lebih kurang seorang manusia di Amerika Syarikat menghasilkan sisa plastik sebanyak 1000 kg seorang ya. Satu orang setahun. Dalam masa setahun. So kalau dia hidup katakanlah 55 tahun, 55,000 kilogram plastik sampah yang dihasilkan. So banyaklah kan. So bila banyak sangat kita dah kita kekurangan masa dan tempat untuk kita uruskan secara cekap. Apa jadi sekarang? Ada mikroplastik. Mikroplastik ni apa? Mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm, 5 mm, kecil sangat. Macam ni. Nampak ni? Dia kecil je. Dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Okey, apa jadi sekarang kan? Banyak sampah dibuang ke dalam lautan kan? So apa jadi? Dimakan oleh haiwan akuatik, haiwan laut. Contohnya macam ikan, penyu dan sebagainya. Okey, so apa jadi mikroplastik ni bila diorang makan kan lambat reput kan ataupun tak boleh dicernakan kan. Okey, tak boleh dicernakan, dia menjadi sebahagian daripada daging organisma akuatik ni lah. Okey, contohnya mikroplastik ni dimakan oleh plankton, larva, ikan dan juga penyu. Penyu ni kita tak makan lah, cuma kita makan ikan. Maksudnya dalam setiap organisma ni ataupun haiwan ni dia ada plastik. Daging dia buat plastik. Maksudnya campur-campur lah. Sebab kecil kan, so boleh lah dia jadi daging. Sebahagian daripada diri haiwan tersebut. So apa yang jadi, kan kita kan makan ikan. So maksudnya daging ikan tu kita makan juga. So maksudnya mikroplastik ni pun masuk balik dalam badan kita. Okay, so dalam mamalia marin pun diorang makan penyu kan. Organisma dui cengkerang pun kita makan juga. So bila kita makan makanan laut ni, kita sebenarnya
ada plastik dalam tu. Memang dah banyak dah. Dulu sikit je. Ada setengah tempat je yang bila diorang buat ujian, diorang jumpa sikit plastik. Tapi sekarang hampir kebanyakan haiwan dah ada mikroplastik dalam badan diorang. Okay, so apa kesan dia? Kesan dia memang tak elok lah sebab benda asing. Kan bukan benda semula jadi. Okay, kesannya adalah hormon lah, gangguan hormon. So bila gangguan hormon ni hidup organisma tu tak jadi biasalah. Banyak benda yang tunggang langgang lah. Lepas tu ni bolehlah dapat kanser dan sebagainya. Benda-benda yang tak elok sebab plastik ni bukan untuk makan. Kan? Plastik ni bukan untuk makan. Tak memberikan khasiat dan sebagainya. Malah memburukkan badan kita. Okay, so siapa punca dia? Siapa punca dia adalah sisa lah. Sisa plastik yang berasal daripada jenis produk plastik seperti botol, tekstil. Tekstil pakai plastik je. Cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Okay, bila kita buang dalam laut, so benda hidupan laut pun makan. Dan kita pun akan makan hidupan laut tu kan. Macam ni. So nak kurangkan mikroplastik, kita kena buat tadi tu lah 5R tu. Refuse. Jangan guna plastik. Reduce. Bawalah botol air sendiri kan. Okay, lepas tu upcycle. Tadi upcycle tadi kalau nampak dia jadikan pasu pokok kan. Okay, so kurangkan penggunaan plastik selagi boleh. Okay, kita masuk bab seterusnya. Pencemaran alam sekitar. Okay, apa maksud pencemaran alam sekitar? Perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki. Okay, yang tidak dikehendaki. Maksudnya kita tak nak. So bila contoh perubahan dia jadi pokok tu warna hijau. Kita naklah lebih cantik kan. Tapi kalau pokok tu menjadi lebih kuning ataupun cepat rosak, cepat mati, kita tak nak lah. So bila kita tak nak tu adalah pencemaran lah. Kan? Perubahan yang kita tak nak. Perubahan yang kita nak tu maksudnya adalah pencemaran. Okay, so pencemaran alam sekitar kita bahagikan kepada 4. Pencemaran udara, tanah, terma. Terma ni haba lah. Okay, dia senang dapat daripada jadi kita tengok pencemaran air. Maksudnya perubahan yang kita tak nak terhadap udara, terhadap tanah, terhadap terma, terhadap air. Sebab haba ni masuklah di bawah pemanasan global. Yang mana kita tak nak pemanasan global sebab banyak impact dia. Contoh yang kita rasa adalah musim. Contoh sekarang sepatutnya Malaysia adalah musim hujan kan. Tapi sekarang kita musim taufan. Maksudnya musim panas. Panas yang sangat kan. Okay, itu adalah kesan pemanasan global lah. Ataupun kalau kita pernah pergi ke Cameron Highlands ke tempat-tempat sejuk, Bukit Fraser dan sebagainya. Tempat tu pun kalau dulu pergi kena pakai sweater sebab sejuk kan. Tapi sekarang kalau pergi tak payah pakai sweater pun tak apa. Sebab tempat tu pun dia tak sejuk. Sepatutnya sejuk, dia tak sejuk. Tu antara impact lah pemanasan global. Okay, kita tengok pencemaran udara. So pencemaran udara kita nak tengok lah. Ni datang daripada kilang. Kan. So tempat yang ada kilang banyak ni kalau awak tengok udara dia, langit tu dah tak nampak biru lah. Nampak kuning-kuning je kan. Okay, lepas tu daripada kenderaan industri lah. Contohnya macam lori kan. Nampak tu asap-asap dia warna hitam pula tu kan. Okay. So pembakaran bahan api fosil dan biodiesel, gas exhaust. Ni untuk kenderaan lah. Pembakaran api fosil ni untuk penjanaan tenaga. Perebutan bahan ni
dan sisa organik, gas rumah hijau. Gas rumah hijau, karbon dioksida lah. Dan pelbagai jenis gas toksik. Gas toksik maksudnya toksik ni beracun kan. Kan orang kata kau ni toksik lah, maksudnya awak ni beracun. Membunuh orang. Pelbagai jenis toksik. Gas toksik maksudnya gas yang boleh membunuh kita lah. Racun kan. Seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Okey, so pencemaran udara ni ada yang semula jadi, ada yang buatan manusia. Yang semula jadi ni tak boleh buat apalah. Bukan bawah kuasa kita. Kita tak boleh kawal. Okey, so tak nak kena jadi jugalah. Contohnya letusan, gunung berapi, pembakaran hutan. Tapi pembakaran hutan ni pun kita juga yang buat kan. Okey. Okey, so ni antara kesan pemanasan global lah. Okey, sebab bila panas sangat, daun jadi kering kan. Bila daun jadi kering, kena api sikit je pun dah terbakar. Okey, pembakaran hutan ya. Okey, ribut debu ni dekat kawasan-kawasan gurun, sisa organik. Ni organik ni sampah lah. Sisa makanan kita dan sebagainya semua akan mereput dan menghasilkan gas rumah hijau. Okey, yang pencemaran udara ni kita nak kurangkan. Kita tak nak. Wajib kurangkan selagi ikut kemampuan kita. Okey, yang pertama yang ini kita boleh buat gas exhaust. Contoh macam sekarang kita stay at home. Duduk rumah, jangan pergi mana-mana. So kita dah kurangkan lah. Kita waktu COVID ni dah mengurangkan sebenarnya kesan karbon. Mengurangkan penghasilan karbon dioksida. Kenapa? Sebab kita dah jarang naik kereta, naik motor dan sebagainya kan. Kita dah tak merayau kan. Macam itulah. Okey, relau bagas ni, ini adalah incinerator lah. So kena kurangkan penghasilan sampah lah. So kuranglah sisa yang perlu dibakar. Okey, seterusnya stesen janakuasa terma. Ini industri lah. Tapi macam mana industri maksudnya dekat bahan api fosil lah. Maksudnya kita kena kurangkan guna tenaga elektrik lah. Kurang guna tenaga elektrik, jimat tenaga elektrik. So, kita kurangkan pencemaran udara buatan kita. Kurang guna tenaga elektrik. So, bila kita kurang guna tenaga elektrik, stesen janakuasa terma pun kita kuranglah penghasilan kan. Okey. Ini industri dan tapak pelupusan sampah. So, ini pencemaran udara dah. Ni sebenarnya yang paling besar. Tapi disebabkan industri, so kena guna teknologi lah untuk mengurangkan penghasilan pencemaran udara daripada industri. Okey, pencemaran air pula adalah terdiri daripada sisa. Air sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Kumbahan ni datang daripada toilet lah. Tandas. Deterjen ni kenapa dia menyebabkan pencemaran air? Sebab buih. Buih ni kalau kita nampak buih seronok je main sabun pinggan kan, banyak buih kan, tapi sebenarnya buih ni dia kimia. Kan, kimia. Dan kalau kita ingat buih ni perangkap minyak dan sebagainya kan. Minyak semua melekat dekat sini kan. Minyak dan sisa makanan minyak melekat dekat buih kan. So bila dikumpulkan banyak-banyak, susah nak diuruskan. Bila buih ni terlampau banyak, maksudnya banyak minyak lah kat situ. So nak lupuskan tu tak boleh lah kat sungai ke apa ke. Dia dah jadi bahan kimia lah. Bahan kimia yang dia bukan bertoksik, tapi yang kita tak nak. Okay. Minyak kan, minyak grease kan, minyak kotor kan. Minyak kotor ni kita tak nak lah. Bahan kimia yang tak nak lah. So kat situ dah jadi pencemaran lah. So
Sebab itulah kita galakkan gunakan sabun natural yang tidak mencecaskan alam sekitar. Awak nampak rumah awak je kan, awak tak nampak dekat tempat merawat sisa domestik tu kan. So bayangkan buih tu banyak minyak lah kat situ. Okay. Lepas tu sisa pepejal seperti sampah sarap. Ni tak kata apalah, dekat sungai kan. Dekat sungai, dekat longkang, banyak sisa pepejal. So bila sisa pepejal tu dia dah ganggu, dia cemarkan air lah kan, dengan kotor dan sebagainya. Bahan buangan industri seperti grease, bahan kimia dan sebagainya. Okay, bahan kotor-kotor lah, sampah jugalah, sampah industri. Okay, lagi itu datang dari sisa, maksudnya produk kan, tadi sebut pasal produk kan, produk yang kita tak nak gunakan dah. Okay, so kat sinilah tadi tu produk tu menghasilkan karbon dioksida. Satu, kita nak bila kita kurangkan guna produk, kita nak kurangkan jejak karbon, dan juga kita nak kurangkan ni lah sisa ni supaya tak berlaku pencemaran air. Okey, pencemaran air juga boleh disebabkan bahan kimia yang digunakan seperti dalam pertanian, seperti baja kimia dan racun perosak. Bahan kimia toksik lah masuk dalam saliran air. So bila saliran air masuk dalam sungai, takkan kita tak minum balik. Kita tercemar lah tu. Okey, lepas tu tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni dekat laut lah. Okey. Pencemaran tanah pula. Pencemaran tanah ni maksudnya kita rosakkan tanah tu. Contohnya kita gunakan baja dan racun serangga. So tanah tu jadi tak subur lah. Subur kepada tak subur. Okey. Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, maksudnya contoh macam kita tanam plastik dan tanah kan. Tanam plastik tu memberi kesan juga kepada tanah. Hujan asid ni, so hujan tu berasid lah. Bila asid tak elok lah, dia menghakis tanah, makin bagus dan sebagainya. Sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Yang ni sebabkan sekarang banyak produk elektronik lah datang daripada produk elektronik kan. So dalam tu macam-macam logam ada kan. So bila logam banyak sangat, kita logam yang tak elok, bila kita ada sisa tu ditanam pula dalam tanah, akan mengganggu lah mineral elok yang ada dalam tanah. Okay. Pencemaran terma maksudnya haba, penyahutanan. So makin panas lah aktiviti penarisan, kilang kan, kilang-kilang keluar asap tu panas kan. Pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. So mana yang nampak boleh apply dalam kehidupan awak, apply lah. Kurangkan, jadikan awak tu sebagai pencinta alam sekitar. Okay. Okay, macam mana kita ukur tahap pencemaran air? Okay, kalau jerebu, jerebu, indeks IPU hari ini dilaporkan mencecah 134. Bila cecah 134 tu maksudnya kita dah tak nampak langit warna biru, kita nampak langit dah warna kelabu kan, jerebu kan. Okey. Tu kalau kita nak ukur pencemaran udara. So kalau jerebu, IPU tinggilah, unit IPU tu tinggilah. Okey, tapi kalau untuk ukur tahap pencemaran air, kita ada BOD. Biochemical Oxygen Demand. Kita tengok apa itu Biochemical Oxygen Demand. Okey, bagi saya seminit, saya ambil air kejap. Oh, by the way, kakak-kakak dan abang-abang awak nak ambil result dah 10 Jun kan. Harap semuanya elok lah. Saya doakan awak juga. Okey. So nanti nak SPM tu, kan zaman-zaman COVID ni, kenalah usaha lebih sikit.
daripada biasa. Tapi insyaAllah boleh. Okay. So BOD ni apa? Biochemical oxygen demand ni adalah jumlah oksigen terlarut. Terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Apa benda ni? Okey. So, bakteria ni nak tenaga, contoh macam kita nak tenaga, kita makan kan. Okey. Tapi bakteria kalau dia nak tenaga, dia kena makan oksigen. So maksudnya dia dapat oksigen masuk ke bakteria. So bila bakteria tu dapat oksigen, dia uraikan bahan organik. Okey, maksudnya bakteria ni adalah makhluk jahat lah dalam ni. Dia akan bunuh bahan organik yang baik yang perlu ada dalam sungai, dalam sumber air untuk air tu jadi bersih. Tapi disebabkan ada bakteria ni, sungai tu jadi tak bersih lah sebab dia dah rosakkan kehidupan yang baik dalam sumber air tu. Faham ke? Okay, so oksigen ni BOD lah, jumlah oksigen yang diperlukan oleh bakteria jahat ni untuk rosakkan kehidupan kat dalam sumber air. Boleh? Okay. So oksigen ni makanan dia lah. So semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma jahat yang ada dalam sampel air tu. Okay, boleh faham? So makin banyak oksigen, makin banyaklah dia punya pemakan dia. So makin banyaklah diuraikan bahan organik baik. Okay, so kita nak lah. Sebab untuk jadikan, kan mikroorganisma kita belajar ada yang jahat, ada yang baik kan. So yang baik ni akan tolong bersihkan air. Manakala kalau yang jahat ni akan menyebabkan air tu tak elok lah, tercemar lah. Okay. Okay, so tahap pencemaran air bagi suatu sampel boleh ditentukan dengan mengukur masa. Okay, kita ukur masa. Yang diperlukan untuk warna lautan metilina biru luntur. Okay, bila kita masukkan metilina biru ni, kira-kira masa. Okay, so kalau maksudnya kalau dia ada kandungan oksigen, oksigen ni BOD lah. BOD yang tinggi, warna biru tu akan cepat luntur. Sekejap je dah putih. Maksudnya oksigen banyak. Bila oksigen tu banyak, maksudnya banyaklah bakteria jahat dekat situ. Okey. Nampak ni. Semakin tinggi pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Okey, boleh? Okey, ni contohnya. So kita ambil sampel air baik, air sungai, air suling dan juga air kolam. Okey. Kita masukkan metilina biru ni. Okay. So kalau cepat warna biru tu jadi jernih, makin kuatlah dia punya, makin tinggilah pencemaran dia. Boleh faham? Kita tak ukur biru pekat ke biru cair. Ni kuantiti dia samalah kan, metilina biru ni kan. Okay. So bila dia cepat jernih, banyak pencemaran. Okay. Cepat jernih. Tahap pencemaran tu tinggilah. Banyak oksigen lah maksudnya. Pencemaran tinggi. Macam sebab oksigen banyak. Oksigen banyak. BOD. Biochemical oxygen demand. Oksigen BOD ni banyak. Okay, boleh? Okay, itu BOD. Lepas tu ada lagi pencemaran air adalah eutrofikasi. Pernah nampak tak sungai yang macam ni ataupun tasik ke kan, dia penuh dengan warna hijau. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Eutrofikasi ni adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan juga ion nitrat. Ingat tak kita belajar pasal kita nitrogen? Kita nitrogen
penting. Tapi bila banyak sangat ion nitrat, dia terjadi eutrofikasi. Dia macam over sangat lah. So ion nitrat ni dapat daripada mana? Dapat daripada deterjen, baja dan sampah. Nampak deterjen pencuci. Okey. Baja dan sampah. Yang maksudnya chemical yang dibuat lah, bukan bahan kimia natural, bahan kimia yang dibuat dalam kilang ke dalam suatu sistem akuatik. Maksudnya eutrofikasi ni, apa yang sebenarnya berlaku? Kenapa dia warna hijau? Alga. Kan, alga banyak. Alga ni bagus sebab dia serap, dia tolong bersihkan air. Tapi bila banyak sangat, dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. So kalau air macam ni, jangan mandi ya. Ni maksudnya kawasan air tu beracun. Okey, penuh dengan iron fosfat dan iron nitrat. Okey, so bila apa kesan negatif eutrofikasi ni adalah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik lah. Kenapa? Okey. Macam mana kita nak? Saya nak whiteboard. Okey. So apa jadi? Katakanlah ini sungai. Ini sungai, okey? Kat dalam sungai. Okey, so bila berlaku eutrofikasi, apa yang berlaku adalah alga banyak di permukaan. Okey, dalam ni ada rumpai laut. Excuse my okey. Rumpai laut, ada ikan. Ikan warna hitam. Warna hitam. Okey. Ada senyum. Okey. So apa jadi bila alga ni banyak atas ni, hidupan laut, hidupan akuatik ni perlu tak oksigen? Perlu. Okey. Hidupan akuatik ni perlu oksigen. Okey, dia nak oksigen. Perlu oksigen untuk proses respirasi. Okey. Tapi bila ada alga tutup permukaan air, so macam mana oksigen nak masuk? Kan oksigen kan ada dalam udara kan? Okay, oksigen tak boleh masuk lah. Tak boleh lah. Sebab dah ditutup kan. Dah tak ada ruang untuk dia masuk kan. So, apa jadi? Matilah. Macam tu. Okay, boleh. So, sebab itulah boleh menyebabkan kematian hidupan akuatik. Okay, boleh faham? Okay, so kita share balik slide. Okay. Hilang pula. Mana dah? Okay, resume slideshow. Okay. So itu kesan eutrofikasi lah. So kalau nampak tempat-tempat yang banyak warna hijau ni, janganlah masuk je. Tasik ke, sungai ke, longkang ke. Kalau yang penuh dengan warna alga-alga ni, maksudnya tempat tu dah tercemar. Boleh? Okey. Okey, so macam mana kita nak bersihkan air yang tercemar ni? Sebab kita perlu air. Kan? Badan kita sendiri terdiri daripada 50% air kan? Okey. So, apa contoh teknologinya adalah penggunaan berbola lumpur. Yang bukan berbola lumpur biasa je. Kita ada mikroorganisma efektif. Mikroorganisma efektif. Mikroorganisma efektif ni yang baik lah. Mikroorganisma baik. Yang macam adalah yogurt kan. Yogurt tu mikroorganisma baik lah. Yang ada vitamin dan sebagainya. Okay.
So dia sebenarnya adalah teknologi hijau. Sebab apa? Hijau ni maksudnya baik untuk alam sekitar lah kan. Untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia. Okey, kita guna mud ball. Mud ball yang ada bakteria, mikroorganisma, baik. Ini contoh dia. Nampak tak? Kan? Kawan siapa lain ni? Saya rasa kostum macam ni selalunya di Thailand. Okey, mereka menghasilkan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, so ni ni yang baru buat. Ni fresh. Okey, yang ni dah kering. So apa kita buat? Kita lempar je lah ke dalam sungai. Okey, so kalau nampak ni kan kotor kan, nampak banyak alga hitam-hitam ni kan. Okey, ni waktu tahun 2014. Nampak alga-alga ni kan. Air pun kotor kan, hijau, kuning kan. Okey, selepas rawatan, setahun selepas itu, nampak air dia makin jernih. Sampai nampak dasar lah. Okey, alga hitam pun dah kurang. Sebab alga-alga yang tak elok tu dimakan oleh mikroorganisma efektif. Okey. Diorang makan. Diorang lawan lah balik jahat dengan baik ni. Macam dalam badan kita ni kan. Ada mikroorganisma baik dengan jahat kan. Orang berlawan lah. Kalau jahat menang, kita sakit. Kalau baik menang, kita sihat lah. Macam tu. Okey. So apa jenis mikroorganisma yang kita letak dalam mud ball kita, bola lumpur kita. So boleh je awak buat sendiri. Saya rasa. Okey. Dalam buku teks ada kan, kita guna, tengoklah dalam buku teks ada kan. Bolehlah buat waktu lockdown ni. Okey. So 3 jenis mikroorganisma kita gunakan. Bakteria asid laktik, lactobacillus. Lactobacillus kita guna juga dalam yogurt. Okey, dalam yogurt, air yogurt. Okey, digunakan untuk merawat sisa tumbuhan. Dia singkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma baik kan. Dia fungsi dia, mikroorganisma ni dia makan, dia lawan lah. Makan mikroorganisma jahat. Bahasa kita berbahaya lah. Jangan tulis jahat pula dalam kata jawapan. Okey, mikroorganisma berbahaya, memudahkan perebutan bahan organik. Okey, yang kedua, bakteria fotosintetik. Okey, gunakan bahan organik untuk sintesis. Maksudnya uraikan bahan berguna. Uraikan bahan yang nutrisi yang bagus lah. Contohnya asid amino dan gula untuk dimakan oleh haiwan dan juga tumbuhan. Dia tolong bagi haiwan dengan tumbuhan akuatik ni boleh hidup dengan lebih sihat. Dia tolong uraikan. So senanglah diorang boleh cernakan terus. Okey, yang sekali ada yeast. So maksudnya mud ball tu berbau macam-macam sikit lah. Menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Sebab yeast ni dalam dia ada karbon dioksida. Karbon dioksida siapa je yang suka? Tumbuhan hijau. Udara tak suka. Tumbuhan hijau suka karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Okey, boleh? Okey, setelah subtopik pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, kita tengok apa maksud pemeliharaan ataupun pelihara. Pelihara ni maksudnya bela, jaga, rawat. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak pelihara. Maksudnya kita nak maintain. Kita nak kekalkan. Daripada tua sampai ke tua, daripada muda sampai ke tua. Macam tu je. Jadi kita nak kekalkan. Maksudnya hutan tu kita nak kekalkan. Kita tak nak terjadi apa-apa lah. Okey, kita kekalkan hutan yang elok. Okey. Kalau pulih ni, kalau pulih tengok kembali seperti biasa. Menjadi baik. Okey, maksudnya daripada sakit, kita nak dia jadikan sihat. Kalau pemeliharaan, kita nak maintain dia kekal sihat. Itu beza dia. Kalau pemeliharaan daripada sakit, kita nak jadikan dia sihat. Maksudnya hutan tu dah rosak lah.
Hutan yang dah rosak, hutan yang dah tercemar, hutan yang telah ditebang dan sebagainya, kita nak pulihkan balik. Kalau pelihara, hutan tu tak pelihara lah. Maksudnya daripada zaman tok nenek kita sampai zaman cucu kita, sama je hutan tu. Tak berubah. Okay. Kenapa penting hutan? Sebab hutan ni pokok. Pokok untuk sumber oksigen kita. Okay. So, ini adalah contoh macam mana kita nak kurangkan, kita nak pulihkan pemeliharaan hutan dan juga kita nak kurangkan penghasilan karbon dioksida. Okey, so atas ni adalah cara kita hasilkan karbon dioksida lah, jejak karbon. Okey. Okey, release daripada kilang, daripada api fosil, lepas tu meningkatkan karbon dioksida. Lepas tu ni adalah step-step dia lah, macam mana dia jadi pemanasan global, kan, global warming. Okey. Lepas tu efek dia, kan, pengeluaran gas, kepekatan gas tu menambah menjadi pemanasan global dan efek lepas pemanasan global tu. Okay, itu setiap step ni kita ada cara kita nak balas, kita nak kurangkan penghasilan karbon dioksida. Okay. So karbon dioksida ni, adalah karbon dioksida banyak, tumbuhan tak banyak. So siapa yang nak absorb karbon dioksida ni? Sebab itulah kita nak pulih dan pelihara hutan kita. Sebab kita nak kurangkan jejak karbon. Sebab pokok pun banyak mana je lah. Pokok sikit tu nak serap karbon dioksida yang banyak kan. Okay. So step ni tadi keluarkan gas karbon dioksida kan. Yang ini kita nak kurangkan atau elakkan penghasilan karbon dioksida. So kalau kita naiklah basikal, ataupun kalau kilang, kita kurangkanlah penghasilan karbon dioksida, kita recycle balik dan sebagainya. Okay, so yang ini nanti sekejap lagi kita belajar negative emission technology, NET ni. Kita singkirkan karbon dioksida daripada sistem. Okay. So kalau pemanasan global ni kita nak boleh kurangkan melalui kita buat jadi cermin lah. Udara kita ni kita jadikan cermin melalui teknologi penyinaran solar, pengubahan penyinaran solar. Okay. Lepas tu kita adapt to climate change. Okay. So ni kita nak. Ini kita tak nak. Ni step yang tak elok, kita yang nak bawah ni. Okay, so macam mana kita nak, apa yang dimaksudkan dengan NET ni? Okay, possible approach for negative emission. Maksudnya kita nak kurangkan CO2 yang ada dalam udara. Okay, pertama, where's my pen? Okay, pertama, tanam pokok lah, hutan, pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Okay, penanaman pokok dalam hutan. Okay, yang kedua ni adalah kita tukarkan karbon dioksida kepada tenaga biojisim. Okay, lepas tu yang ini kita hancurkan mineral untuk menyerap karbon dioksida tu. Macam kita ada arang kayu kan, kita untuk kurangkan serap bau tu kita pakailah arang kayu. So yang ni kita pakailah mineral yang kita hancurkan untuk menyerap karbon dioksida. Okey, yang ini pula kita baja tu, crop, sisa baja tu, sisa tanaman tu kita gunakan untuk serap karbon dioksida, untuk simpan karbon dioksida dalam tanah. Yang ni pula, yang ni gambar ni. Okey, so maksudnya karbon dioksida yang ada dalam udara
kita panaskan dia. Okey, kita panaskan dia. Dan juga supaya kita boleh tukarkan dia kepada mineral karbon. Okey, dan juga kita pekatkan dia karbon dioksida concentrated ni. So yang dalam udara kita simpanlah dalam ni. Lepas tu lagi kita tambah nutrisi dalam laut supaya rumpai-rumpai laut boleh serap lebih banyak karbon dioksida sebab orang pun tumbuhan juga kan, proses fotosintesis. Nampak simple je proses fotosintesis tu, tapi affect kehidupan semua orang. Okay. So, teknologi emisi negatif tu apa? NET ni apa? Merupakan teknologi. Apa-apa jenis teknologi, kan tadi nampak banyak kan? Ada 6. Setakat ni menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam udara sebab banyak sangat. Bila banyak sangat, kenapa? Macam mana cikgu boleh cakap banyak sangat? Sebab dah berlaku pemanasan global bertahun-tahun lamanya. So dah banyak sangat lah tu maksudnya. So sekarang kita ada teknologi emisi negatif ni, TEN ni, untuk singkirkan karbon dioksida. So kita memang tak nak kita akan hasilkan karbon dioksida, tapi kita kena jugalah singkirkan. Maksudnya dah buat benda tak elok, kita nak betulkan baliklah benda tak elok kita buat tu. Okey. Salah satu caranya adalah penggunaan mikroalga ni, Okey, alga ni tadi dia serap lah. Dia serap karbon dioksida. Tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Okey, ni contoh dia buat loji. Okey, pusat jana kuasa alga. Okey, digunakan dalam teknologi material. So, karbon dioksida diserap lah. So, kuranglah karbon dioksida tu. Ditukarlah kepada bentuk lain kan. Karbon dioksida dalam udara akan diserap. So, kuranglah karbon dioksida. So, kuranglah efek pemanasan global tu. Okey. So, ini lebih kepada peringkat global lah. So, kita ada satu persatuan pertubuhan yang kita panggil dia PBB. PBB ni adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dia PBBB. Okay, United Nations, UN. Okay, so UN ni lebih kurang macam orang tengah lah. Dikumpulkan semua orang untuk menyelesaikan isu yang terjadi secara global. Maksudnya semua negara ada isu tu. So dia tolong kumpulkan dan kita bincang lah macam mana nak kurangkan masalah ni, isu ni di peringkat global. Maksudnya semua negara lah bawah dia. Okay. So dalam pemeliharaan dia tolong tangani isu alam sekitar global lah. Contohnya isu sekarang adalah pemanasan global kan. So dia ramailah orang bersidang dalam ni. Bukannya satu negara lah jadi ketua. Maksudnya semua negara kena ada di bawah ni. Okay. Untuk atasi isu pemanasan global. So apa fungsi PBB ni? Mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim, pemanasan global melalui persidangan dan perjanjian. Dia bukan takat meeting dia. Dia ada perjanjian dia yang perlu ditangani oleh masyarakat global. Maksudnya semua negara yang bawah United Nations ni kena berjanjilah. Okay. Dia akan membuat solution, menyelesaikan masalah. Okay. Lepas tu fungsi dia lagi adalah menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup untuk semua negara. Okay, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang ini ada dalam yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kan ini adalah ejen penyejuk lah. So sekarang kita tukar kepada HFC, hydrofluorokarbon. Baik, mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik beracun. Okay, so dia tolonglah bantu selesaikan masalah-masalah ni. Okay, so antara persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dicapai melalui PBB adalah yang pertama sekali pada tahun 1992 adalah persidangan Rio. Rio ni kat mana? Kalau peminat bola tahulah. Rio di Brazil. Okay.
apa yang diorang bincangkan waktu tu adalah untuk dia baru warm up lah menangani isu alam sekitar. Maksud tahun 1992 ni dah start dah isu pemanasan global dan sebagainya. Pemanasan global, penyepisan lapisan ozon kan dah dibincangkan secara serius. Okey, manakala pada tahun 1997 pula protokol Kyoto. Okey. Okey, dalam protokol Kyoto ni apa yang diorang berjanji adalah untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Maksudnya kena kurangkan pembebasan gas rumah hijau. Lepas tu pada tahun 2016 pula di perjanjian Paris, dia ikut tempat, senang kan dia ingat. Perjanjian Paris untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan, maksudnya pemanasan global, kenaikan suhu global adalah sebanyak 1.5 C sahaja. Jangan banyak sangat. Ni pun sebenarnya dah efek dah ni. Okey. Kita nak tahap 1.5 C je. Kita tak nak lebih daripada tu untuk kurangkan kesan pemanasan global. Kesan daripada pemanasan global. Okey. Boleh? Okey. So maka dengan slide ni, maka dah habislah kita punya topik hari ni. So kita ada 3 subtopik. 3.1 jejak karbon produk. Yang kedua 3.2 pencemaran alam sekitar. Yang ketiga pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar. So dalam bab ni kita belajar. Mula-mula kita belajar apa itu jejak karbon. Dan kita kurangkan jejak karbon tu tak elok, negatif. Lepas tu kita kena counter lah. Kita buat positif lah. Negatif 1 tambah positif 1 jadilah kosong. Kita nak kurang. Kita nak hilangkan karbon dioksida. Tapi tak boleh lah. Kita boleh kurangkan dalam masa yang sama kita nak singkirkan. Sebab dia banyak sangat. Dia dah jadi sekarang negatif. Kita nak banyak buat positif lah untuk counter balik kesan dia kan. Okey, mengurangkan pembebasan rumah hijau. So, kita seeloknya biarlah teknologi sekarang pilihlah produk-produk yang boleh kitar semula. Sekurang-kurangnya kita gunakan beli produk yang boleh dikitar semula. Yang ni kalau kita tak nampak boleh kitar semula, tak nak pakai. Itu pihak kita. Okey, yang kedua pencemaran alam sekitar. Yang kita belajar tanah, udara, terma dan juga air. Ada 4 kan. Tapi kita lebih fokus kepada pencemaran air. Yang ada BOD ni. Ingat tak kalau warna biru cepat luntur, maka tinggi pencemaran. Okey, macam kita nak rawat BOD ni guna mud ball, berbola lumpur, mikroorganisma efektif. Dia natural lah, tak guna bahan kimia berbahaya. Lepas tu dalam 3.3 kita belajar TAN, teknologi emisi negatif. TAN ni kan, contohnya adalah mikroalga. Okey. Dan siapa yang tolong initiate, tolong mulakan penyelesaian masalah ni di semua negara adalah PBB. Melalui convention, maksudnya kita berjanji di 3 persidangan ni untuk kita selesaikan masalah pemanasan global. Sebab pemanasan global ni maksudnya satu dunia lah rasa efek dia. Sebab puncanya pun satu dunia juga. So kita nak kurangkan lah. So inilah bab 3. Kita cerita masalah ada. Kita cerita cara nak selesaikan masalah pun ada. Okay. So insyaAllah kita jumpa insyaAllah minggu depan dalam bab 4 pula. Okey, bab 4 kita dah berpindah. Kita berpindah ke tema yang kedua. So harap-harapnya sihat belaka sampai ke minggu depan. Stay at home, jangan merayau. Jaga diri, jaga SOP, jaga keluarga. Okey, semai jemaah banyak-banyak kat rumah. Okey, terima kasih untuk hari ini. Harap faham. Assalamualaikum. Nak tutup pula. Okey.